This call is now being recorded. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada pelajar yang sudi untuk join Google Meet pada pagi ini, dan juga terima kasih juga banyak-banyak kepada guru pembimbing saya iaitu Cikgu Manaf yang mengajar subjek kimia untuk tingkatan 4 sains lah khasnya. Okay, baiklah, tanpa melengahkan masa, saya nak teruskan untuk topik pada hari ini. Okey, kimia 4 sains. Okey, saya Afzan, Cikgu Afzan. Okey, semua dah kenal saya. Jadinya saya akan mulakan pembentangan pada hari ini. Okey, saya nak tanya murid-murid semua, apa yang murid nampak dan apa yang ada di dalam gambar ni? Siapa-siapa boleh respon. Kalau tak, sekarang cikgu akan petik nama. Pagi ni cikgu nak tanya, apa gambar yang awak dah belajar sebelum ni? Okey. Okey, kalau tak ada respon, saya nak panggil nama lah. Okey, kalau boleh yang ada tertera dekat depan mata saya ni, Nik Nur Atikah. Nik Nur Atikah ada ke? Ada, cikgu. Okey, Nik Nur Atikah, apa yang awak nampak depan mata awak? Boleh nampak tak skrin ni? Boleh nampak tak skrin ni? Boleh. Okey. Jadual berkala unsur. Okey, yang awak belajar untuk chapter 4. Masing-masing dah ada buku teks ke? Minta respon. Nak chat box ke? Dah ada? Okey, buka buku teks muka surat 96. Okey, kita subtopik kali ini kita akan teruskan untuk 4.6 unsur dalam skala 3. Jadinya yang pertama, murid boleh menghuraikan trend perubahan sifat fizik unsur menotasi skala ketiga. Kalau ikut standard pembelajaran ada 3. Yang kedua, mengeksperimen untuk melihat perubahan sifat kimia oksida untuk unsur skala ketiga ni. Saya tak nyatakan dalam slide disebabkan saya akan terangkan sebentar lagi. Dan yang ketiga iaitu 4.6.3, memerihalkan kegunaan unsur separa logam. Dan untuk kali ini cikgu akan bagi satu tugasan untuk kamu buat masa-masa cuti Jumaat dan Sabtu. So kamu boleh bagi pada hari Sabtu ataupun Jumaat. Kalau dah siap bolehlah bagi dekat cikgu terus. Iaitu cikgu nak minta kamu buat peta minda selepas daripada kamu belajar apa yang kamu belajar pada hari ini. Okey, boleh ke boleh? Cikgu nak tanya dulu. Boleh. Tadi Nik Atikah kata ada Amirul Afif Mana dia? Ada ke? Ada. Baik, mantap. Ketua kelas ni siapa Amirul Afif. Amirul Afif lah tu. Okey. Okey, seterusnya. Okay. Yang pertama, maafkan cikgu, ada gangguan. Untuk skala ketiga ni, kenapa dipanggil skala ketiga? Dan kenapa bukan dipanggil skala kedua ataupun kumpulan kedua? Okey. Ada siapa-siapa tahu tak? Okey, maknanya, cikgu akan terangkan kenapa berada di skala ketiga. Okey, yang awak nampak tu dekat NA tu, dia adalah daripada kumpulan 1. Jadinya kumpulan 1 dia terdiri daripada kumpulan 1, baris yang pertama. Tapi kenapa dipanggil skala? Dia adalah berada di pada skala ketiga. Jadinya yang ada, nampak tak cursor yang cikgu, anak panah yang cikgu tunjuk ni? Nampak. Okey, yang ini ialah skala pertama. Yang ini satu-satu skala pertama, yang ini adalah skala kedua dan ini adalah skala ketiga. Jadinya yang pertama untuk unsur-unsur dalam skala ketiga ni ialah yang pertama natrium. Okey, seterusnya iaitu magnesium. Yang ketiga aluminium. Keempat silikon. 5 fosforus. Keenam sulfur.
ketujuh klorin dan yang terakhir ialah argon daripada kumpulan 18. Okey, yang mana awak telah pelajarilah sebelum ni dengan Cikgu Manaf untuk kumpulan-kumpulan yang ada di kala ketiga ni. Okey. Unsur-unsur dalam kala ketiga ni adalah awak kena ikut turutan daripada kiri ke kanan. Jadinya kalau nak tengok kanan ke kiri ni dia akan jadi tak okey lah sebabnya berdasarkan nombor-nombor proton yang ada, ia dah yang mestilah daripada rendah ke tinggi dan bukannya daripada tinggi ke rendah. So kena follow the rule iaitu daripada kiri ke kanan. Okey, seterusnya kita pergi kepada trend perubahan sifat fizik yang merentasi kala ketiga. Okey, bila kita tengok dekat kala ketiga ni, daripada kiri ke kanan seperti tadi, saiz atom, kita boleh tengok juga pada saiz atom dia, kita boleh tengok dekat, dekat struktur elektron yang octet ni macam tertera di skrin. Okey, dan juga bilangan proton yang ada. Cikgu accept dulu. Dah masuk? Belum. Right, apa? Okay, untuk bilangan perubahan ni, kita akan tengok dekat sini yang mana daripada, bukan nak kata daripada kecil ke besar, tapi kalau ikutkan dekat oktet tu, susunan elektron yang ada dekat natrium, dia lah adalah paling sikit. Kemudian yang paling besar adalah argon. So ikut turutan lah yang kecil sampai ke besar. Dia bukannya kalau ikut dekat skrin tu daripada gambar tu besar, tapi kemudian jadi kecil. Dia bukan macam tu. Okey. Dekat sini ada dinyatakan untuk bilangan proton bersama dengan cas dan juga susunan elektron di dalam kala ketiga ni. Yang pertama iaitu natrium dengan 11 proton. Okey. Awak tahu tak kenapa 2.8.1 dia punya susunan elektron? Ada siapa-siapa tahu ke tak? Siapa-siapa tahu tak? Ada siapa-siapa tahu ke? Kalau tahu bolehlah respon dekat chat box ke. Cikgu tak tanya balik, cuma cikgu nak tahu awak tahu ke kenapa susunan elektron dia 2.8.1? Okay, siapa-siapa respon? Faiz ada ke? Faiz? Ada, cikgu. Okey, Faiz tahu tak kenapa susunan elektron dia 2.8.1 tu? Okey, kalau tak tahu, okey, 2.8.1 ni datangnya daripada sini, elektron oktet yang stabil untuk kumpulan 1. Natrium kan daripada kumpulan 1, tapi dia daripada kala ketiga macam cikgu cakap tadi, dia adalah yang ketiga. Apabila kumpulan dia adalah baris macam ni, kala dia macam ni. Kala dia macam ni. So, dekat kala ketiga untuk natrium daripada kumpulan 1 ni, dia mesti 1 di belakang. So maknanya sebabnya dia datang daripada bilangan proton 11. So berikutannya magnesium pun sama, dia daripada kumpulan kedua untuk daripada kala ketiga, dia 12 proton dan bercas positif. Macam awak tengok kenapa bilangan proton cas positif dia positif 11 lah sampai positif 17 lah. Dia adalah disebabkan proton ni bercas positif. Macam awak punya DP WhatsApp, cikgu tak silap cikgu lah, cikgu tengok. Okey, DP WhatsApp awak kata like proton must be a positive, must be kita macam hidup lah, must be positive always. Bukan untuk COVID-19 ya, untuk positif tu, yang tu kena elak. Tapi untuk diri kita kena jadi positif. Okey, dekat sini pun awak boleh tengok dekat ni daripada Na, MgAl, SiPs sampai Cl ada 17 proton. Jadinya dia adalah positif 17. Awak semua rasa apa yang tertinggal, cikgu tertinggal dalam satu jadual ni? Apa yang awak rasa cikgu tertinggal?
Argon. Argon, betul. Agak-agak awak berapakah bilangan proton, charge positif dan susunan elektron bagi argon tu? Tak ada ni, cuba masuk ke? Sekejap Okey. Berapa? Macam sebelum ni kan awak dah belajar untuk kumpulan 18. Cuba recall balik. Recall balik untuk kumpulan contoh macam kumpulan 17 kita ada klorin. Klorin tu 17 proton dan charge positif dia positif 11. And then untuk argon ni dia daripada kumpulan 18. Kalau ikut logik dia adalah 18. So maknanya dia berapakah bilangan proton dia? Kalau ikut 2.8.8. Okey, betul. Itu untuk susunan elektron. Jadi untuk bilangan proton dan charge positif dia? 18. Okey, pandai. Baik. Semua dah tahu. Dan kita proceed ke next. Sifat fizik unsur merentasi skala ketiga. Okey, yang inilah adalah trend perubahan untuk unsur merentasi skala ketiga ni. Jadi yang pertama iaitu jejari atom. Dan dekat situ pun dah differentiate, dah dibezakan daripada unsur tu. Semua unsur dia tak semestinya logam. Dia ada juga logam. Kalau ikut refer dekat buku teks muka surat 97, awak boleh label tau. Untuk ni, awak nak buat nota sendiri pun boleh. Yang ini. Okey, keadaan fizik unsur skala 3 juga akan berubah daripada pepejal ke gas. Iaitu unsur logam yang ini, logam yang mana cikgu telah bold tadi, dah bezakan warna di dalam slide. Logam iaitu 3 yang terawal kepada separa logam ataupun yang dinamakan sebagai metalloid. Metalloid ni sekejap lagi cikgu akan bagi tahu apakah itu metalloid ataupun separa logam ni. Dan akhirnya akan berubah kepada, bukan berubah, akhirnya ada unsur yang bukan logam. Okey. So maknanya dekat sini cikgu dah bezakan warna untuk Na, Mg dan Al ni ialah logam. Dan silikon ni adalah separa logam ataupun metalloid. Dan yang terakhir sekali iaitu 4 yang terakhir iaitu bukan logam. Okey, kalau dekat buku teks juga ada dinyatakan fungsi bagi setiap unsur ni lah. Yang ni. So magnesium ni sebagai bahan penyalapi. Okey, betul lah, nampak dia macam logam. Dan juga aluminium pun nampak dia macam logam sebabnya sesuai untuk buat tin. Dan fosforus ni sebagai bahan bunga api. Okey, bahan bunga api tu memang membahayakan, ada fosforus dalamnya. So kalau tersentuh mungkin akan react sedikit dekat kita punya kulit. Dan yang terakhir ialah sulfur sebagai racun kulat untuk tumbuhan kita nak halang daripada datangnya kulat. Okey, so kita kembali kepada slide. Okey, yang pertama untuk jejari atom. Kalau awak tengok dekat sini, berdasarkan jadual yang awak tengok, okey, baiklah. Berdasarkan jadual, jejari atom merentasi skala ketiga daripada kiri ke kanan ataupun daripada Na ke argon. Awak tengok berkurang ataupun bertambah daripada nombor desimal tu. Bertambah atau berkurang? Untuk soalan nombor 1. Okey, betul. Berkurang. Okey, untuk keelektronegatifan, awak nampak bertambah atau berkurang? Bertambah. Okey, betul.
Dan agak-agak apakah keadaan fizik menotasi skala ketiga dari kiri ke kanan tu? Berapa keadaan fizik dan apa keadaan fizik yang awak boleh tengok? Kalau dalam buku teks pun ada. Berpegang. Berapa dan juga apa. Dekat buku teks ada dinyatakan pada muka surat 97 yang Pepejal ada. gas. Daripada pepejal ke gas. So maknanya ada berapa keadaan dekat situ? 2. Okey, betul, 2 keadaan. Kalau awak tahu yang mana pepejal dan yang mana yang gas? Okey, saya nak petik nama lah boleh. Haikal Hakimi ada ke? Haikal Hakimi? Yang ni lah kan? Ada. Okey. Yang ni lah kan? Haikal kan? Yang ni lah Haikal Sebab ni Haikal. ramai nama Haikal dalam kelas. Okey, Haikal. Ya. Agak-agak awak apa keadaan fizik bagi unsur dalam skala ketiga ni? Diletak dekat mana? Bentar boleh. Ada fizik general cikgu. Dia keadaan fizik untuk skala ketiga ni, dia di manakah terletaknya keadaan fizik bagi unsur skala ketiga ni? Siapa yang pepejal dan siapa yang gas? Itu maksud cikgu. Kerana suara macam dark weather tu. Itulah terkejut saya. Okay, so ada siapa-siapa boleh bantu Haikal ke? Saya cikgu. Okay, cuba. Yang mana untuk natrium kapal sulfur pepejal. Klorin dengan argon gas. Okey, betul. Sebab ada dalam buku teks. Sebab itulah cikgu nak tanya balik. Okey. Maaf. Alright. So, dah selesai untuk sifat fizik. Kita pergi pula kepada sifat kimia. Okey, perubahan sifat kimia ni yang mana kita tahu benda ni boleh dibuat secara eksperimen. Tapi buat masa sekarang ni PDPR kita hanya more to teori lah. Kalau dekat sekolah kita boleh more to practical sebab practical ni dia lebih faham. Awak boleh nampak lebih jelas yang mana satu tindak balas bagi setiap sifat kimia. Bukan sifat kimia, unsur-unsur dalam kimia ni. So dekat sini anda telah mempelajari sifat logam, separa logam dan bukan logam. Yang mana tadi dalam unsur skala ketiga cikgu dah bagi tahu yang mana sifat logam, separa logam dan bukan logam. So nak recall balik untuk siapa-siapa yang ingat yang mana sifat logam, yang mana separa logam dan yang mana bukan logam. Okey, ada siapa-siapa boleh bagi tahu tak? Unsur mana daripada sifat logam, separa logam dan bukan logam ni? Hak logam, natrium, Okey. magnesium, Okey. aluminium. Okey. Separa logam, silikon. Tak apa. Separa bukan logam, fosforus, sulfur, Okey. klorin dan argon. Okey, betul. Andai. So Nik Natikah yang tadi. Okey, terima kasih Nik Natikah. Okey, jadi untuk bagaimana pula dengan sifat kimia oksida, unsur merentasi skala ketiga. Okey, jadi dekat sini eksperimen kita tak boleh nak buat. Seterusnya, okey, untuk ini.
Okey, apabila merentasi skala 3, tak di accept ke? Sekejap Okey. Faris ada bersama-sama dengan saya ke? Faris? Ada. Okey, Faris ada. Okey, Alia Syuhana. Alia baru masuk. Okey, selamat datang dan selamat pagi. Okey. Kita teruskan dengan dengan buku teks. Buku teks ni dekat muka surat 99. So apabila menotasi skala ketiga ni, sifat oksida bagi unsur skala ketiga ni memang berubah daripada base ke asid. Dekat sini awak boleh label yang mana base, mana amphoteric dan juga asid. Okey. Macam tak biasa dengar amphoteric tu apa kan? Okey, untuk amphoteric tu adalah benda yang bertindak sebagai asid dan base. So maknanya dia macam asid dengan base lah. Dia maksud saya dia benda yang neutral. Dia boleh jadi asid dan juga dia boleh jadi base dalam masa yang sama. So dekat sini dah terbagi kepada asid, oksida base, oksida amphoteric dan juga oksida asid. Okey, kita tengok salah satu. Oksida base ada dua unsur iaitu natrium dan juga magnesium. Oksida amphoteric iaitu aluminium dan oksida asid daripada silikon dan juga klorin. Dan dekat sini tak dinyatakan kumpulan 18. Okey, saya nak minta awak yang semasa cuti ni, saya nak minta semua murid bagi respon dekat saya dekat WhatsApp nanti kenapa argon tidak termasuk sekali dalam oksida asid, base ataupun amphoteric ni. Ini sebagai kerja rumah awak semualah untuk cikgu nak tahu dan kita bincang sama-sama pada minggu depan. Kita akan bincang sama-sama lah dalam grup WhatsApp ataupun grup Tele yang ada. So, teruskan untuk unsur kumpulan 1 dan 2 yang ada dekat unsur kumpulan 1 dengan 2 ni seperti natrium dan juga magnesium, dia membentuk oksida logam. So bila dia larut dalam air, kedua-dua ni boleh jadi larutan beralkali. So kalau kita tahu alkali ni sifat dia sifat yang tak ada rasa tapi pahit. Tapi memang kita tak boleh minum lah walaupun dia boleh membentuk garam yang tidak boleh dimakan dan juga tidak boleh diminum. So oksida base ni boleh bertindak balas dengan asid untuk membentuk garam dan air. Okey, awak faham tak setakat ni? Awak semua faham ke? Kok tiba-tiba tadi kita belajar pasal kala. Lepas tu tiba pula kumpulan. Kalau macam saya dah bagi tahu tadi, kala tu beza, kumpulan pun beza. Okey. Awak semua faham ke setakat ni? Okey. Alright. Okey, kita teruskan kepada aluminium. Aluminium ni dia memang Lone Ranger lah. Dia membentuk oksida logam. Dia berpecah pula. Macam tadi unsur kumpulan 1 dengan 2 macam natrium dan juga magnesium ni dia logam bersama dengan aluminium, tapi dia berpecah pula kepada aluminium untuk membentuk satu logam yang bersifat amphoteric. So macam saya kata tadi, berkeupayaan untuk bertindak balas sebagai asid dan base. So maknanya dia neutral lah. Dua-dua boleh jadi. So aluminium oksida ni bertindak balas dengan kedua-dua asid. Okey, kedua asid untuk membentuk garam dan air. So both boleh bertindak dengan mana-mana lah. Boleh jadi garam dan air. Jadi untuk unsur kumpulan 14 sampai 17 ni, dia boleh membentuk oksida bukan logam yang bersifat asid. Kita tahu sifat asid ni memang masam.
So apabila larut dalam air, oksida unsur kumpulan-kumpulan ni akan menghasilkan larutan berasid. Dia juga akan bertindak balas dengan alkali. So maknanya akan membentuk garam dan air lah. Macam tadi untuk unsur kumpulan 1 dengan 2 tu dia bertindak dengan asid dan menghasilkan garam dan air. So memang dia akan berbalik. Sama-sama berbalik. Asid mestilah bertindak dengan alkali supaya dia akan jadi garam. Kalau tak jadi garam lah. Jadi benda lain lah. Okay. Alright. So cikgu teruskan kepada kegunaan unsur sepada logam. Okay. Yang macam cikgu cakap tadi, unsur logam, keyword dia adalah sifat logam. Dia boleh jadi sifat logam dan juga bukan logam. Sebab unsur ni yang mana kita tahu tadi ada satu je unsur dalam kala ketiga ni. Okey. Awak semua tahu tak? Dan ingat balik apa unsur dalam kala ketiga yang merupakan bersifat separa logam ataupun metalloid ni? Ada siapa-siapa boleh ingat ke? Boleh bagi tahu cikgu balik? Silikon. Okey, baik. Silikon. Terima kasih Elma. Okey. Jadinya unsur ni merupakan konduktor elektrik yang lemah. Namun begitu metalloid ni merupakan konduktor elektrik yang baik pada suhu yang tinggi. So maknanya dia akan bertindak balas dengan baik apabila suhu yang tinggi lah. Contoh macam phone awak, ada dalam tu dia letakkan semikonduktor. Semikonduktor tu boleh menghasilkan dalam penghasilan microchip elektronik. Yang macam dalam telefon bimbit awak tu, kalau dia berada pada suhu yang tinggi, dia boleh menghasilkan konduktor elektrik yang baik. Dalam awak punya phone kan, memanglah kita tak sambungkan dekat wire mana-mana pun, dia tidak akan ada apa-apa react. Cumanya memang dalam phone tu adalah bahan elektronik. So dekat situ pun benda ni nak kata, dia kata konduktor elektrik yang baik, tapi sekadar dalam tu yang baik tapi sebenarnya tidak baik. Bila suhu yang tinggi, phone kita bila kita main panas dan main lama sampai dia jadi panas, dia tak okey lah untuk kita, sebabnya akan mendatangkan pelbagai boleh jadi dekat penyakit pun ada, dan boleh jadi macam kita tengok dekat internet, macam biasa kita baca ke, kita tahu dia boleh pecah. So memang dia kata konduktor elektrik yang baik tapi tidak baik untuk kegunaan yang lama. Okay. So setakat ni untuk sampai kegunaan unsur separa logam, awak semua dah faham ke? Dah ada buat nota masing-masing? Sebabnya nanti dalam pertengahan praktikal cikgu ke nanti, cikgu akan bagi awak cara untuk buat nota dan ringkaskan lagi nota yang ada. Sebabnya nak faham untuk subjek kimia ni, dia agak mengambil masa. Kalau awak ambil mudah lah. Kalau betul-betul awak berminat dengan kimia, dia ada cara-cara dia. Okay. So cara-cara dia cikgu akan bagi tahu nantilah. Sebabnya kita ada masa lagi dalam 2 bulan. 2 bulan ni lama. So cikgu teruskan untuk pembelajaran kita pada hari inilah. Okay. Cikgu nak tinggalkan awak untuk cuti ni, ujikan diri. So dekat sini pun boleh je nak buat. Nombor 1 sampai 3 ni. Sebab dah ada dalam buku teks. Just bagi je dekat cikgu dalam grup WhatsApp. Kalau boleh, cikgu nak esok lah. Kalau tak ada kerja lain ke, siapkan kerja rumah. Cikgu tinggalkan kerja rumah untuk awak semua. Alright. Kita teruskan kepada subtopik yang seterusnya.
4.7. Unsur peralihan. Okey, sebelum tu cikgu rasa kita rehatlah dalam 2 minit je. 2 minit, 10.30 kita start balik. Sebabnya takut dah tepu ke. Ke awak semua okey ke? Okey je kalau nak teruskan? Setakat ni faham ke? Okey, Nina Tika dengan Amir Afif tu kata faham. Yang lain? Okey. Lagi? Faham. Okey. Setakat ni semua masih ada lah bersama-sama dengan saya. Pagi ni takut dah ada yang terlelap ke? Hanya bagi nama dekat Google Meet ni ke? Itu yang risau kadang-kadang. Okey. Tak apa lagi, seminit lagi kita tunggu. Okey. Teruskan kepada unsur peralihan di muka surat 101. Okey, untuk standard pembelajaran dah pasti bekal unsur, menjelaskan unsur peralihan, terakhir menyedaraikan kegunaan unsur dalam industri. Okey. Kedudukan unsur peralihan kalau awak tengok dekat buku teks tu, dia ada di tengah-tengah antara kumpulan 2 dan juga kumpulan 13. So maknanya awak kena ingat unsur peralihan ni berada di tengah-tengah antara 2 dan 13 tu, daripada 3 hingga 12. Okey. Seterusnya, semua unsur peralihan ni ialah logam yang bersifat seperti pepejal dengan permukaan yang berkilat. Okey, kalau dekat situ pun cikgu dah dalam buku teks pun dah bagi sifat-sifat dia untuk logam. Okey. Ianya lebih keras daripada logam 1 dan 2. Ketumpatan yang tinggi, takat lebur dan takat didih juga tinggi. Okey, itu adalah contoh yang kita boleh tengok seperti kromium, nikel, copper, titanium dan juga scandium. Okey, untuk ciri-ciri istimewa bagi beberapa unsur peralihan ni ada 4. Kalau awak tengoklah, kalau belik-belik baca buku teks tu ada 4 ciri-ciri istimewa dia. Okey, yang pertama, unsur peralihan ni berfungsi sebagai mangkin. Okey, yang ni cikgu nak awak ingat tau, sebab kejap lagi ada pop quiz. Kita main teka-teki lah. Cikgu bagi 4 soalan je. Okey. Daripada unsur peralihan ni lah. Okey, yang pertama iaitu unsur peralihan berfungsi sebagai mangkin. Mangkin ni ialah benda yang luar daripada tindak balas dan masuk, dia bagi bagi kukuh lagi tindak balas lah dan produk yang baik untuk setiap tindak balas kimia. Di mana awak belajar dah sebelum ni di chapter ketiga. So ini adalah unsur peralihan, proses dan hasil. Untuk ferrum, proses Haber, hasil dia iaitu amonia, NH3. Unsur peralihan bagi vanadium V-oxide, vanadium 5 oksida. Proses sentuh, digunakan dalam proses sentuh untuk menghasilkan asid sulfurik dan platinum. Okey, maaf cikgu ada sedikit typo dekat situ. Dan proses Oswald dan menghasilkan asid nitrik. So itu adalah tindak balas yang ada. Dekat buku teks pun ada N2 iaitu nitrogen dan juga hidrogen. Mangkin dia adalah mangkin besi
yang mempunyai pressure sebanyak 200 atmosfera dan suhu yang sangat-sangat tinggi, 450 hingga 500 darjah Celsius lah. Iaitu makin besi yang kita tahu ialah ferrum. So ni adalah daripada proses Haber lah. Haber. Okey, untuk menghasilkan amonia bersama dengan Haber. Okey. Alright, itu adalah, boleh nampak tak? Okey, ini adalah proses-proses lah yang terjadi untuk makin dalam unsur peralihan ni. Okay, seterusnya kita pergi ke ciri-ciri istimewa yang kedua. Unsur peralihan berupaya membentuk ion atau sebatian berwarna. So memang unsur peralihan ni memang cantik-cantik warna dia. Seperti mana juga manusia ada cantik dan ada buruknya manusia tu. Tapi dekat kimia ni memang, sebabnya kimia dan manusia adalah kehidupan harian yang mana kita kena tahu adalah dalam kehidupan harian kita lah. Sebab memang wajib, dalam badan kita pun ada kimia. Okey, seterusnya, okey, ni merupakan cecair bagi unsur peralihan ni lah. Okey, ion unsur peralihan bagi yang pertama, ion kromium. Okey, Cr3+. Ataupun ion dichromate, Cr2O7 2-. Dekat situ ada warna larutan dia, warna hijau dan juga warna jingga. Untuk ion mangan, Mn2+, warna dia merah jambu. Ion manganat, MnO4-, merah warna ungu. So untuk ion ferrum, Fe2+, hijau, Fe3+, warna perang. Yang terakhir ialah cuprum, warna biru. Okey. Yang ketiga, unsur peralihan ni ada lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Ya, memang sangat-sangat banyak. So untuk kromium ni, yang mana kita tengok sebelah tadi ada 3+ lah, ada 2+, +2 lah, +3 lah untuk ion tu. So kat sini pun boleh tengok yang nombor pengoksidaan dia pun berbeza. Nanti awak akan dapat lebih maklumat lah tentang macam mana nak kira nombor pengoksidaan ni dengan subtopik yang akan datang. So untuk kromium ada +3 dan +6. Nama sebatian pun kromium klorida dan juga kalium dichromate. Untuk mangan 247. Okey, awak boleh tengok sendiri untuk sebatian tu. Untuk ferrum ada +2 dan +3. Okey, ferrum sulfate dan klorida. Dan untuk cuprum +1 dan juga +2. Yang ni awak kena ingat sebabnya untuk pengiraan lah yang lebih senang nanti. So ini bagi dulu untuk teori, pengiraannya akan awak kira selepas saja daripada topik ni. Okey, untuk nama sebatian ni pun cuprum oksida dan ada beza Cu2O dan juga CuO. Alright. Yang keempat, yang terakhir, iaitu unsur ni berupaya membentuk ion kompleks. Memang sangat-sangat kompleks kalau kita tengok. Okey, yang pertama, ion unsur peralihan ni tetraamina cuprum. Tetraamina cuprum, formula dia CuNH3 4 2+. Kat sinilah yang awak boleh tengok yang macam tadi nombor pengoksidaan dia. Dan dekat sini adalah 2+ ni adalah benda yang awak kena ingat dan benda yang akan dikira nanti. So seterusnya ion hexacyanurferat 3 dan 2 dan hexa aquaferat. Aqua ialah air dan punyai 2+. Alright. So dekat sini pun dekat gambar ada V vanadium
vanadium aqua yang punyai 2+ juga charge dia, dan vanadium benda yang sama. Bezanya adalah nombor yang di belakang ni, nombor ion dia 2+ dan juga 3+. Okey, untuk kromium pun sama, kromium amina, kromium amina 3+ dan juga 2+, dan ada beza sedikit, ada klorin. Alright. Okey, kejap. Kita masuk kepada yang terakhir untuk 4.7, iaitu kegunaan unsur peralihan dalam industri. So ada 4 kegunaannya. Setiap satu ciri istimewa tadi yang kita belajar digunakan sebagai mangkin dalam bidang perindustrian. Jadinya ini merupakan rajah yang untuk unsur peralihan. Okey. Boleh buka muka surat 103. Yang pertama, ferrum ni digunakan sebagai proses haba yang macam cikgu bagi tahu sebentar tadi, untuk menghasilkan amonia. Platinum pula proses Oswald menghasilkan nitrik. Yang ni boleh buat nota lah. Proses haba Oswald, proses Oswald dan menghasilkan asid nitrik. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir, vanadium oxide ni digunakan untuk proses sentuh bagi menghasilkan asid sulfurik. Dan yang terakhir, nikel ataupun platinum digunakan dalam proses penghidrogenan minyak untuk buat margarin. Okey. Jadinya dah habis cover kita punya bab 4. Kita kembali kepada pop quiz. Okey. Kita take time kejap. Boleh baca-baca balik, boleh baca yang apa tadi? Ciri-ciri yang ada, boleh bagi tahu warna semua tu. Okey. Setakat ni semua faham ke apa yang cikgu ajar? Faham. Okey. Okey, kita teruskan kepada soalan yang pertama. Apakah warna bagi larutan ion mangan Mn2+? Yang kalau awak tengok dekat slide tadi, apakah warna dia? Merah jambu. Okay, kita test betul tak? Okey. Jadi ini betul. Terus kepada soalan kedua. Apakah ciri istimewa bagi unsur peralihan? Satu, dua, tiga, empat. Yang mana jawapan dia? 1. Kita try Okey, tak betul. Try lagi. Nombor 4. Nombor 4. Tidak tepat. Lagi? Nombor berapa? 3. Okey, try. Okey, betul. So, proceed untuk soalan yang ketiga. Ion tetraamina kupra merupakan contoh bagi ciri istimewa unsur peralihan, iaitu dia daripada ciri-ciri istimewa yang mana? Yang mana awak belajar tadi ada nombor 1 mangkin, yang kedua sebagai nombor pengoksidaan, yang kedua ion berwarna, yang ketiga nombor pengoksidaan, yang keempat sebagai ion kompleks. Jadi yang manakah sesuai contoh bagi ion tetraamina kuprum? Ciri istimewa dia. 4. Kita try.
Okey. 3 betul. Tahniah untuk yang mana menjawab dengan betul. Okey. Soalan yang terakhir. Di manakah kedudukan unsur peralihan di dalam jadual bekalan unsur? Okey, yang ni yang paling ketara lah, nampak senang dia. Okey, jadi yang mana jawapan dia? Nombor 2. Okey, Faris kata 2. Okey, betul. Alright. So, itu saja untuk kelas kita. Cikgu nak bagi rumusan untuk kelas kita ni kepada Cikgu Manaf. Cikgu ada ke? Ada. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar. Okey, terima kasih kepada Cikgu Afzan. Okey, pengurusan masa yang sangat baik dapat menyiapkan tugasan pertama beliau. Okey, mengikut masa yang telah ditetapkan. Okey, bagus Okey, cuma pagi ni rumus apa yang saya boleh bagi tahu ialah okey, pelajar-pelajar kalau boleh preparation sebelum kelas, iaitu pelajar baca terlebih dahulu. Okey, baca buku teks dan dapatkan idea sedikit, dan apabila awak masuk dalam kelas, insya-Allah awak lebih fahamlah. Okey, itu lebih bagus berbanding kalau awak tak tengok langsung dalam buku teks tu. Okey. Baik, Cikgu Afzan boleh buka balik slide yang slide balik yang apa tu, yang kala ketiga tu. Okey, sedikit rumusan lah. Nak kongsi dengan berkaitan dengan soalan yang sering ditanya. Okey, baik yang ni. Okey, yang pertama berkaitan dengan kala tadi sebab tadi Cikgu Afzan ada tanya kenapa susunan elektron dia 281 kan. Okey, so soalan yang selalu ditanya dalam peperiksaan, okey, kenapa unsur natrium berada dalam kala ketiga. Itu contoh soalan lah. Okay, jadi pelajar boleh jawab kerana mengandungi 3 petala yang diduduki oleh elektron. Okay, itu keyword dia. Mengandungi 3 petala. Petala tu, inilah orbit dia ni kan. Petala ni adalah orbit bagi natrium tu, okay, yang diduduki oleh elektron. Itu kenapa dia berada dalam kala ketiga. Sebab dia berada dalam kala yang ketiga. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua. Okay, kita tahu bahawa kenapa susunan dia 281. Okay, kenapa susunan dia 281? Okay, kerana dia mengandungi 11 elektron. Okay, sifat bagi atom ni kita dah belajar sebelum ni. Sifat bagi atom, okay, sifat bagi atom, elektron dengan proton sama banyak. So maksudnya kalau proton 11, elektron juga 11. Dan bila elektron 11, untuk kita susunkan elektron tu 281. Di mana petala pertama susunan penuh dia 2, petala kedua susunan penuh dia 8 dan selebihnya adalah pada petala ketiga. So 2 campur 8, 10. Jadi ada satu lagi lebih kan, 11. So itu berada dalam kala yang ketiga lah. Dalam petala yang ketiga. Okey, yang kedua, yang ini sangat penting, iaitu berkaitan dengan saiz atom. Okey, kalau awak lihat dalam kala ketiga, okey, dalam kala ketiga, kalau awak lihat semua atom mempunyai 3 petala. Okey. Semua atom mempunyai 3 petala. Cikgu Afzan cuba tengok yang gambar tu, gambar mula-mula tu. Yang tadi, gambar yang ada ni. Okey. Kalau pelajar tengok semua ada 3 petala Okey, 1 2 3. Daripada natrium sampailah argon, sampai argon mereka ada 3 petala. So kalau nak kira, suppose dia sama besar lah kan. Sepatutnya dia sama besar lah saiz dia. Tapi dalam kes ni kenapa bila merentasi kala daripada kiri ke kanan, kita dapati saiz dia semakin kecil? Okey, ramai pelajar jawab. Contoh soalan soalan tanya,
kenapa saiz atom semakin mengecil apabila merentasi skala daripada kiri ke kanan? Okey, ramai pelajar jawab kerana elektron makin banyak. Okey, jadi tak dapat markah. Betul, elektron makin bertambah. Kalau awak lihat, elektron sini ada 11, sini ada 12. Okey, dan bila merentasi skala elektron semakin banyak. Betul, elektron semakin bertambah. Tapi alasan sebenar kenapa ia semakin kecil kerana pertambahan bilangan proton dalam nukleus. Okey. Contoh sekarang ni saya bandingkan natrium dengan klorin . Saya tak nak kacau argon. Argon adalah atom yang sombong. Atom yang tidak berkongsi elektron, tidak mendermakan elektron. Kita dah tahu. Okey, saya compare natrium dengan klorin . Cuba awak compare natrium dengan klorin. Okey, so kalau natrium proton dia ada 11, kan, elektron dia ada 11. Klorin proton dia ada 17, elektron dia pun ada 17 bermaksud. Okey, sekarang ni kalau pelajar jawab elektron semakin bertambah, tak dapat markah. Jawapan sebenar kerana klorin lebih kecil kerana bilangan protonnya lagi banyak. Okey, jangan berhenti sampai situ. Bila proton makin bertambah dalam nukleus, daya tarikan nukleus terhadap elektron dia tu semakin bertambah. So awak bayangkan macam ni lah, macam proton yang berada dalam nukleus tu seolah-olah magnet. Seolah-olah magnet yang menarik elektron yang berada di sekitarnya. Kan? Sebab kita kena faham bahawa apabila berlawanan charge, mereka akan saling tertarik antara satu sama lain. Kita panggil sebagai daya elektrostatik. Kan, macam awak lah, awak seorang lelaki, awak tertarik kepada lelaki ke tertarik kepada perempuan? Amirul mesti tertarik kepada Atikah, contoh. So dalam kes ni proton yang positif tadi, dia macam magnet, dia menarik elektron yang berada di sekitar dia. So bila ditarik ke dalam, jejari atom semakin kecil. Okey, dan kalau kita nak ingat, awak gunakan teknik ni awak gunakan teknik ni iaitu awak okey, saya kongsi sekejap cikgu. Saya guna Word je sekejap Okey, nak mudah kita boleh gunakan teknik ni di mana ada dua kaedah. Kaedah satu. Okey, kaedah satu ni, kaedah satu macam mana kita nak tahu saiz dia, kita gunakan kaedah ni Naik bukit. Okey, naik bukit. Okey, pacak bendera. Naik bukit, pacak bendera. Apa maksud naik bukit? Maksudnya kalau atom bila kita menuruni kumpulan, saiz dia makin besar. Nampak? Saiz dia semakin besar, of course, kerana pertambahan bilangan petala kan. Okey, yang ni semua pelajar tahulah, apabila menuruni kumpulan, saiz atom semakin bertambah. Tetapi apabila merentasi, nampak tak, daripada kiri ke kanan. Apabila merentasi daripada kanan, saiz atom makin mengecil. Bendera ni bendera, saiz atom semakin mengecil. Ini bermaksud walaupun petala dia sama, okey, skala dia sama kan, semua ada 3 petala. Natrium ada 3 petala, 1, 2, 3. Klorin ada 3 petala, 1, 2, 3. Tapi kenapa klorin lebih kecil? Sebab nampak, naik bukit pacak bendera, maknanya daripada kiri ke kanan semakin mengecil lah. Okey, so klorin ni makin kecil sebab apa tadi? Sebab faktor pertambahan bilangan proton menyebabkan daya tarikan nukleus terhadap elektrovalens ataupun terhadap elektron yang berada di luarnya semakin bertambah, menyebabkan jejari atom semakin mengecil. Okey, so yang tu yang kena terangkan sebab selalu ditanya dalam peperiksaan lah. Okey, dari segi saiz atom. Okey, yang seterusnya, okey, cikgu boleh share balik
pas berkenaan dengan keelektronegatifan. Yang ni juga popular dalam soalan yang selalu ditanya. Okay, cikgu share balik. Cikgu Afzan boleh share balik yang tu. Okey, yang ni keelektronegatifan. So pelajar kena faham apa maksud keelektronegatifan. Okey, keelektronegatifan tu bermaksudnya kebolehan dia untuk menjadi sebab kebolehan dia, kalau awak tengok natrium ni dia susunan dia 281 kan. So dia lebih mudah untuk menjadi ion yang positif. Okey. So sekarang ni dia unsur kumpulan 1 dan 2 ni dia lebih elektropositif. Tetapi apabila merentasi kala klorin kan, klorin ni dia lebih mudah jadi ion negatif. Itu maksud keelektronegatifan. Kalau soalan tanya apakah bandingkan antara natrium dengan klorin dari segi keelektronegatifan. Okey, pelajar boleh jawab klorin lebih tinggi keelektronegatifan. Tapi kena terangkan sebab kenapa klorin lebih tinggi keelektronegatifan. Okey, kerana klorin lebih mudah untuk menerima elektron. Okey, ataupun kebolehan dia untuk menerima elektron sangat besar. Okey, tak payah bandinglah natrium dengan klorin, tak perlu. Saya bandingkan sulfur dengan klorin je. Okey, masing-masing akan menerima elektron untuk mencapai susunan yang stabil. Tapi yang mana lebih mudah untuk terima? Klorin. Kerana klorin hanya tak cukup satu saja lagi elektron untuk mencapai susunan oktet. Okey, susunan elektron yang stabil yang kita panggil sebagai susunan oktet. So sebab itulah keelektronegatifan dia tinggi. So bermaksud keelektronegatifan tu adalah kebolehan untuk menerima elektron ataupun untuk membentuk ion negatif. Okey, yang tu kena tahu sebab memang soalan tanya. Okey. Okey, next yang seterusnya berkaitan dengan unsur peralihan. Okey, pergi tunjuk pada unsur peralihan. Okey, unsur peralihan ni yang Cikgu Afzan dah ceritakan tadi, bagus lengkap, iaitu berkaitan dengan yang soalan yang selalu tanya adalah berkaitan dengan ciri-ciri istimewa. Kan ada 4 tu, awak kena ingat. Tadi Cikgu Afzan dah tunjukkan soalan kan. Dan soalan tu dah bagi tahu keyword dia ciri-ciri istimewa. Okey, tapi mungkin pelajar tidak fokus ataupun tak nampak perkataan istimewa tu dekat soalan Cikgu Afzan, menyebabkan pelajar jawab takat didih tinggi, logam dan sebagainya. Itu adalah sifat-sifat fizik dia yang lain. Okey, tapi sifat istimewa ingat ada 4 saja, iaitu boleh bertindak sebagai mangkin, boleh membentuk sebatian yang berwarna. Okay. Batu permata yang awak jumpa dalam gua tu warna-warni tu mungkin unsur peralihan. Dan larutan dia, kalau kita dah jadikan dia larutan aqueous, dia akan membentuk larutan berwarna. Okey, nombor 3, kebolehan dia adalah untuk menghasilkan nombor pengoksidaan yang berbeza. Kan? Okey, yang mangkin ni ingat mangkin ni yang mangkin tadi, saya sentuh sikit. Mangkin ni adalah mangkin ni dia tidak mengambil bahagian dalam tindak balas kimia. Dia hanya boleh meningkatkan kadar tindak balas ataupun melambatkan kadar tindak balas. Itu saja. Okey, itu maksud mangkin. So kita tambah mangkin ni contoh kan dalam proses nitrogen penghasilan amonia, proses Haber. Okey, yang dikenalkan oleh ahli sains yang bernama Charles Haber. So tindak balas nitrogen dengan hidrogen ni untuk menghasilkan amonia ni, kalau tanpa mangkin mungkin mengambil masa yang lama. Tetapi kalau dengan menggunakan mangkin, iaitu mangkin besi, ferrum, dia akan mengurangkan masa yang dia ambil, of course akan menjimatkan kos lah. Okey, itu mangkin. So mangkin ni apa? Mangkin adalah bahan yang boleh meningkatkan kadar tidak balas, kita panggil sebagai mangkin positif, dan mangkin negatif adalah mangkin yang boleh memperlahankan kadar tindak balas. Okey, baik. Yang kedua, nombor pengoksidaan. Okey, cuba awak tengok dekat nombor pengoksidaan. Okey, nombor pengoksidaan. Okey, nombor pengoksidaan. Okey, yang ni kan. Cuba kaitkan dengan apa yang awak belajar sebelum ni. Okey, tak payah tengok kromium, tak payah tengok mangan, tak payah tengok. Awak tengok 2 je yang kita dah belajar lah. Yang selalu ditanya. Sedang kita yang selalu ditanya. Ferrum dengan kuprum kan. So kalau awak tengok kuprum 1 oksida, kenapa formula dia Cu2? Itu kan dah terangkan kan.
kita dah terangkan kenapa formula dia Cu2 sedangkan sini kuprum 1. Sebab bila kita nak gabungkan, kita gunakan Cu2 plus, Cu1 plus gabungkan dengan O2 negatif. So silangkan dapatlah Cu2O. Itu yang awak dah belajar dan cuba kaitkan. So saya harap lepas ni bila awak belajar topik baru, pelajar-pelajar belajar topik baru, pelajar kaitkan dengan apa yang dah belajar. Okey, yang ni kuprum 2 oksida, kenapa formula dia CuO? Kan? So yang ni pun yang bawah sekali tu kan, kuprum 1 oksida dengan kuprum 2 oksida tu. Cuba pelajar tengok betul-betul. Dan kaitkan dengan apa yang awak dah belajar lah. Okey? Baik. Dan saya rasa itulah rumusan yang saya nak buat. Saya nak kongsikan tentang soalan-soalan yang pernah ditanya dalam peperiksaan lah. Okey, supaya pelajar sentiasa bersedia. Okey, saya rasa itu saja ya Cikgu Afzan. Okey. Jadi itu saja kelas kita untuk hari ini. Terima kasih Cikgu Manaf atas rumusan sebentar tadi. Rumusan yang lengkap bagi saya sendiri untuk saya belajar juga. Okey, kepada semua pelajar diharapkan semoga dengan ilmu ini semua dapat gunakan dengan baik untuk masa depan kita semua. Jadi terima kasih untuk kelas hari ini. Jumpa lagi minggu hadapan dan juga jangan lupa buat latihan ujikan diri 4.6 dan juga ingat balik apa yang ditanya oleh cikgu sebentar tadi. Tapi ada dalam Cikgu Manaf dah bagi tahu kenapa susunan elektron tu dalam kenapa argon tu tidak terlibat sama dalam bagi cas bilangan proton tu semua. Kalau ingat balik boleh bagi tahu cikgu dekat WhatsApp dan itu saja kelas kita. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama.